Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, yang minggu lepas adalah latihan tentang keseimbangan daya. Okay, keseimbangan daya, soalan ada dua saja yang saya bagi. Okay, soalan ini saya lukis balik lah. Kamu boleh tengok yang dalam PDF tu, ataupun soalan tu daripada buku teks kamu je. Dia siap dengan jawapan sudah sebenarnya. Dalam buku teks kamu tu ada kod kan, ada QR code. Tajuk itulah 1.3 tu ada di buku teks. Dia siap dengan jawapan jalan kerja. Semua sekali ada dalam tu. Ada yang saya perasan, ada yang lihat jawapan. Saya tahu bila saya semak jawapan kamu, ada yang lihat jawapan. Bila dia jawapan skema kan ada. Jadi dia ubah sikit-sikit supaya nampak ada salah sikit lah. Tidak betul semua. Tapi saya tahulah. Jangan kamu anggap saya tidak tahu. Tapi saya tahulah. Kan? Kalau boleh jujur lah. Maksudnya ada jawapan pun, kamu cuba buat jalan kamu sendiri. Boleh tengok jawapan, tidak salah. Cuma dari segi jalan kerja itu, kalau hampir 95% sama dengan skema, maksudnya itu jawapan skema, bukan jawapan kamu lah. Okay, jawapan mungkin sama. Maksud saya jalan kerja dia. Okay, jalan kerja dia. Jalan kerja berbeza. Orang lain cara kan. Okay, yang ini nombor 1. Okay, nombor 1 ada dibagi 3 daya. Okay, dia kata daya-daya ini dalam keseimbangan. Sebelum saya teruskan, kalau kamu okey, kita teruskan. Kamu angkat tangan. Okey, Yuki okey. Okey, makin bertambah okey ni. Okey, turun balik Okey, dia bagi 3 daya dalam keseimbangan. Saya tidak perlu ulas lah. Sebab dalam buku teks dia ada cerita. Seimbang maksudnya, paling mudah dia tidak bergerak lah. Okey, objek tidak bergerak. Jadi yang situasi ni, satu lagi maksud keseimbangan, jangan fikir objek tidak bergerak sahaja. Apa lagi situasi yang dia panggil keseimbangan? Yang satu contoh objek tidak bergerak, itu dipanggil seimbang sebab dia tidak bergerak langsung, dia statik, jadi dia seimbang kan. Satu lagi situasi kedua, siapa boleh bagi tahu hasil daripada kamu baca dalam buku? Keseimbangan daya berlaku apabila apa? Ada yang boleh bagi tahu? Ke tidak baca buku kamu ni? Apabila objek itu bergerak dengan halaju yang apa? Objek bergerak dengan halaju yang krik. Tiada. No comment. Halaju yang seragam. Yang mana keseimbangan ni berlaku apabila daya paduan dia sifar. Dia punya point dia, kalau keseimbangan ni maksudnya daya paduan dia sifar. Bila daya paduan sifar, ada dua situasi lah. Yang pertama, situasinya apabila objek sama ada objek tidak bergerak langsung. Yang kedua, objek itu bergerak tetapi dia dengan halaju yang seragam. Jadi itu pun dia panggil keseimbangan daya kan. Jadi kena ingatlah ini ada dua Okey, ada dua situasi Okey, soalan ini ada 3 daya. Jadi soalan apa benda ni soalan ni sebenarnya? Soalan ni contohlah ada satu objek di tengah kan, satu objek di tengah ataupun apalah objek ke orang ke, ditarik oleh 3 orang. Okey, 3 orang menarik dia dan orang itu berada dalam keseimbangan. Okey, ada 3 daya. Kiri ada, di sini ada, kanan ada, bawah ada. Okey. Okey, dengan melukis gambar raja berskala. Ini penting. Gambar raja berskala. Berskala maksudnya kena ada alat tulis untuk melukis. Okey, melukis skala. Jadi skala segitiga, tentukan magnitude T dan S.
Bila kamu siap lukis, kamu kena kira lah dia punya T dan S. Bukan siap lukis saja, lepas tu tiada T dengan S. Okay, kena ada kira T dengan S. Kalau dia kata lukisan berskala, langsung tidak ada, bukan yang ada sin, cos tu, bukan yang itu. Lukisan berskala sepenuhnya ataupun totally lukisan sahaja yang menggunakan skala yang sesuai. Lukisan sahaja. Jadi jawapan dia semua ada dalam lukisan. Ini kamu kena ukur panjang dia berapa, sudut dia berapa, segitiganya macam mana, kan? Semua jawapan ada dalam segitiga, tidak perlu pengiraan yang sin cos tu, tidak perlu sin cos tangent, tidak perlu, okey? Iaitu kaedah, bukan kaedah berskala. Jadi dalam ini kamu kena pandai dulu membina. Okey, dia kata tadi segitiga itu dalam keseimbangan. Maksudnya tiga daya dalam keseimbangan. Maksudnya kita boleh bentuk satu segitiga yang seimbang. Maksudnya kita boleh, siapa yang belum mahir, okey, yang belum mahir jumpa segitiga, ada yang tidak dapat, yang hantar jawapan kita sambung sahaja. Macam S, kita kasih lebihkan. Ini S yang hijau tu Saya tidak dapat zoom lagi lah. Sini paling zoom balik, paling tinggi sudah ni dia punya zoom ni, zoom in. Tapi takut susah pula saya mau tulis. Okey. Okey, ni S. Kita kasih lebihkan ekor dia, lebihkan. Yang ni 12. Okey, 12 Newton. 12 Newton kita kasih lebih lah. Ni di atas kita kasih lebih. Ataupun kita pindah, maksudnya jangan kasih lebih. Maksudnya dia pindahkan 12 Newton, saya boleh pindah. Setiap garisan daya dia boleh dipindah-pindahkan ikut kamu. Asalkan panjangnya tidak berubah, asalkan arahnya tidak berubah. Jadi kalau saya panjangkan ini begini. Kalau T, okay, T saya panjangkan dia, ataupun bukan saya panjangkan, saya kasih pindahkan, mungkin boleh di sini. Okey, jadi setiap daya itu S, T dengan yang ni. Okey, kita cuba ambil pilih satu daya. Contohnya saya pilih 12 kan. Saya pilih 12 ni. Okey, saya pilih 12 ni. Saya pindahkan dia. Dia boleh dipindahkan di mana-mana. Contohnya saya boleh pindahkan ke sini. Yang hijau yang ni hijau nanti opening pula. Saya buat dua warna yang berbeza lah. Okey. Ini yang biru ni. Okey, yang biru. Yang 12 Newton tu yang biru Ini 12 Newton. Yang hijau tadi adalah S. Jadi yang biru ni, apa kata saya pindahkan ke sini? Sorry. Warna biru. Lebih sudah tu. Tak apalah, ini untuk kita lakar dulu. Kita lakar dulu apa segitiga yang kemungkinan tak terhasil. Jadi, kamu nampak di sini, bila kamu pindah-pindahkan anak panah tu, okey, dia boleh membentuk segitiga, dia panggil segitiga keseimbangan. Inilah dipanggil segitiga. Yang penting segitiga itu mesti laluannya satu hala. Satu hala. Anak panahnya tu satu hala. Jangan ada yang clash pula bertembung. Ini satu hala. Jadi semua ini kiranya melawan arah jam lah. Okey, jadi bentuk segitiga kamu tu lakaran dia. Jangan yang lukis betul lagi. Lakaran dia ini. Ini lakaran dulu. Belum lukis lagi ni, lakar dulu. Dan ini sudutnya tepat lah. Okay, sudut 90 di sini. Tepat. Okay. Kita kena lukis, kita kena lakar dulu. Lakar dulu supaya kita tahu di mana sudut-sudut yang kita boleh tahu. Okay. Okay, kalau kenapa di sini? Okay, kenapa di sini 90? Ni ialah maksudnya di kawasan sini. Sebab ini kan dia mirip ataupun dia adalah sama dengan yang di sini. Jadi memang 90 kan. Dia sudut yang sepadan. Dia panggil sudut yang sepadan, yang sama. Okey. Jadi itu saya tidak perlu ulang sebab dalam matematik pun ada. Okey, 30 darjah. Kalau 30 darjah di sini, saya harap kamu boleh nampak lah. Kalau kelas kemarin line tidak berapa bagus, dia tidak berapa nampak. Kalau line bagus boleh nampak lah sikit. Okey.
Kalau 30 darjah di sini bermaksud di sini berapa? 60 kan? Di sini 60. Jadi di sini 60 darjah. Okey, 60 darjah. Kita label dulu sebab kita akan lukis nanti. Jadi kita kena label. Kalau tidak label macam mana mau lukis? Kan? Dia kena ada guna protractor, guna pembaris separuh bulat tu. Okey, 90 ada, 60 ada. Okey, yang di atas ni mestilah berapa? Kalau kamu kira, dia mesti dapat 30 lah. Kan ini jumlah sudut pedalaman bagi segitiga adalah 180 kan. Yang itu kamu tahulah. Okey, bila lakaran kita sudah ada, okey, kita ada sudut dan kita ada panjang. Okey, panjang dia 12 Newton. 12 Newton di mana? Okey, 12 Newton di sini. 12. Saya tulis guna pen hitam lah semua ni. Tapi sebab lakaran saja Okey, ni 12 Newton. Jadi kita kena fikir 12 Newton, adakah kita sanggup melukis 12 cm? Kalau kamu sanggup boleh gunalah, tapi dia melibatkan kertas yang ruang yang besar lah. 12 cm tu panjang juga tu 12 cm. Okey. Tapi saya cadangkan biasanya kita guna 1 cm. Itu orang 1 kecilnya. Sekejap kita guna 1 cm. Okey, 1 cm biasanya kita guna 2 Newton. Okey, 2 Newton. Jadi kalau 12 Newton 12 Newton dia dapat bagi 2 lah kan. 6, kalau 2 Newton 1 cm, kalau 12 Newton 12 bagi 2 dapat 6 cm. Jadi yang ini kita akan lukis nanti 6 cm ataupun kamu tulis dalam kurungan di sini 6 cm. Okey. Ini lakaran dia, belum lagi lukis. Belum lagi ini lakaran. Okey. Boleh setakat ni? Wahai insan-insan di sana. Okey, kalau boleh sebut kalau boleh sebut yeah. Yeah. Okey. Baru satu orang. Yeah. Okey, ada. Pendi ada. Pendi ni dia boleh je sebut sebenarnya. Tapi biasalah kan. Sekejap saya kena yeah. Okey. Malu-malu gitu. Saya kena, sebab ada lagi yang join ni, saya kena screenshot lagi. Ramai pula hari ni Bila ramai begini, saya kena layan lah. Sekejap Okey. Okey, jadi lakaran dia, Aduh. Okey, lakaran dia, kita mula-mula kita tengok 12 Newton. Mula-mula kita kena lukis sudut. Maksudnya kita kena ukur sudut. Garisan tu tak kisah dulu panjangnya berapa. Okey, contohnya. Saya start dengan inilah yang 12 Newton ni 6 cm kan. Jadi saya start dengan yang menegak ni. Jadi kita guna pembaris. Di manakah pembaris saya ni? Hilang sudah. Tadi ada. Okey. Okey, ada. Okey, kita lukiskan secara menegak. Masing-masing kena buat berskala. Sebab bila kamu hantar jawapan kamu tu, saya boleh tahu siapa yang lukis berskala, siapa yang tidak. Kalau dia lukisan berskala, dia ada tanda. Bila kamu guna protractor, dia ada tanda protractor dengan jangka lukis, dia ada tanda X. Jadi saya boleh tahu siapa yang guna, siapa yang tidak guna. Ataupun ada yang main anggar-anggar. Anggar-anggar tidak boleh. Dia kena lukisan berskala. Betul-betul tepat lah. Okey. Jadi saya lukis. Okey, saya lukis garisan menegak. Tak kisah panjang ni berapa, lukis dulu. Lukis. Pink color. Salah. Waduh, hijau lah, hijau. Okey, hijau. Ini garisan menegak. Okey, lepas tu kamu tandalah di mana kamu punya starting. Okey, kamu punya starting contohnya inilah. Kan?
Boleh nampak Nampak ke ni? Boleh? Kalau nampak, okey boleh. Kalau boleh, kalau pencil boleh kan? Boleh lah yang lain kali kan? Pendi, boleh ke bu kan? Okay, whatever. Okay, baik. Jadi ini starting kita. Okay, kita mau ukur dia sepanjang 6 cm. Pembaris saya ni tidak boleh diterbalikkan. Jadi kamu pandai-pandai lah. Kamu guna 6 cm. Jadi 6 cm tu, ini kosong, ini 6 Salah sudah ni, tapi tak apalah. Saya guna protractor. Guna jangka lukis. Okay, ni jangka lukis kamu. Okay, jangka lukis kamu ni. Joget-joget lagi. Okay, ni jangka lukis. Ukur dia punya 6 cm tu panjang mana. Biasanya gitulah. Saya akan guna protractor. Cikgu boleh guna pembaris? Boleh. Okay, boleh. Tapi saya memang saya biasa guna protractor. Okay, jadi bila kamu try nanti, 6 cm tu daripada titik mula tadi tu, okay, kita buat tanda. Okay, saya biasa guna protractor lah. Okay, kamu tekan dekat pembaris, kamu ukur lah 6 cm. Okay, jadi ketepikan pembaris tu, jangka lukis tu. Okay, tu 6 cm. Okay, 6 cm. Ini 6 cm lah di sini. Okay, sudutnya 30. Okay, 30 kena ada protractor. Jadi keluarkan protractor. Puff, keluar. Tapi besar lah. Protractor ni saya tidak boleh lagi kecilkan dia. Sebab sebenarnya saya sudah zoom dia. Ini paling kecil sebenarnya. Okay. Okay, jadi di mana? Okay. 30. Ni di sini kan 30. Jadi kita kena letak protractor kita tu dengan cara yang betul lah. Okay, 30. Jadi macam mana kita mau letak ni? Kita letak macam ni. Okay, kita letak macam ni. Kalau ada sengit sikit-sikit tu, biasalah software kan. Tapi saya cubalah tengok supaya dia lurus. Okay, ini kosong. Kita baca yang bawah, yang dalam yang di dalam ni. Kosong. Okay, 30 di sini. Lepas tu tandakan di sini. Jadi tandakan dengan apa? Dengan pen ke pensel? Pensel lah, jangan pen. Saya tidak boleh tanda di dalam sikit sebab dia punya software ni dia tidak boleh conteng di sini. Sini saya boleh conteng. Okey. Kalau kamu buat dengan di kertas kamu memang lagi tepat. Saya punya ni mungkin ada lari sikit tapi tidak apalah. Yang penting dapat point dia. Lepas tu kamu gariskan. Okey, gariskan. Terbaliklah pembaris dia ni. Okey, gariskan. Okey, agak lambat sikit lah sebab guna ni. Aduh lah. Pusing situ, pusing sini. Okey, daripada situ ke sini Okey, gariskan. Guna pen tadilah warna hijau. Okey, gariskan. Garis berapa pun. Kita belum tahu ukurannya berapa. Yang kita tahu sudut dia tu mesti 30. Okey, jadi di sini kita sudah ada sudut 30. Saya guna pen merah. Sini 30. Darjah. Okey, sini 30. Ini berapa tadi? Kita sudah awal-awal tadi kita ukur sudah dia adalah 6 cm. Okey, 6 cm. Okey. Okey, step terakhir. Kita ada sudah ini, panjang ni kita ada, ini ada. Cuma kita tidak tahu. Kita tidak tahu sama ada dia beginikah, dia beginikah, beginikah. Kan? Jadi tapi kita tahu sudutnya mesti 90. Jadi kita dapat clue daripada 90. Bermaksud yang sudut di sini maksud saya di sini 90. Jadi kita kena lukis ataupun guna protractor kamu. Kalau kertas kajang, walaupun dia ada garisan sudah kan, dia ada garisan, tapi kamu mesti guna juga protractor sebab bila dia ada garisan lurus begini saja kan, dia tidak ada macam buku matematik yang dulu-dulu sekolah rendah tu dia ada segi 4, jadi betul-betul lah 90 darjah.
Tapi kertas kajang dia hanya ada garisan yang rata. Jadi 90 darjah tu kamu jangan main anggar saja. Begini dengan begini 90 sudah. Jangan anggar saja. Gunalah alat tulis yang ada. Jadi kita guna protractor. Okey, ini pusat protractor. Jadi 90, tengok ini kosong. Okey, kosong. Pergi ke 90. Jadi di sini kita tanda. Saya tanda dengan pen hitam lah. Padam balik. Okey, ini 90 di sini tanda. Kecil je saya tanda ni. Okey, kasih buangkan protractor tu. Jangan buang atas sampah, buang dalam bakul. Okey, kita gariskan. Guna pembaris balik. Okey, kita gariskan daripada mana? Daripada yang 6 cm tadi tu. Okey, 6 cm tadi tu kita gariskan ke tanda kita yang baharu. Okey, sambung je dengan pen yang hijau lagi tadi. Nanti kita sambungkan. Okey. Kalau sambung sampai habis pun boleh. Cuma point dia di sini kita dapat bentuk segitiga kan. Dapat bentuk segitiga. Okey, jadi kalau sambunglah sampai habis. Tidak nanti orang tanya pula, cikgu, kenapa tidak sambung habis? Sambunglah sampai habis. Okey, lepas tu ambillah pensel kamu kasih terang yang ini. Saya tidak buatlah. Yang ini kamu kasih terang dia punya dengan pensel supaya inilah yang kita fokus sekarang ni. Okey, yang ini. Yang lebihan-lebihan tu itu dia punya step saja. Tapi step inilah saya kata ni kena ada. Yang ini tanda-tanda ini menunjukkan kamu menggunakan alat. Jangan padam. Kalau dipadam ini rugi. Okey, jangan padam. Yang ini pun jangan padam. Kalau guna jangka lukis jangan padam tanda ini. Okey, jadi kena biarkan di sana supaya itu menunjukkan kamu menggunakan alat tulis, kamu menjawab soalan iaitu dengan skala, dengan lukisan berskala. Okey. Jadi kita labelkan 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey. Cikgu, yang ini 60 darjah ni tidak kita tahukah ini 60? Ini kan tadi 60. Canggihnya matematik. Bila kamu sudah dapat 2 iaitu 30, kamu sudah dapat 90. Yang ini bila kamu bentuk segitiga, yang ini tak payah lagi ukur. Kalau kamu ukur pun memang dia punya sudutnya 60 sudah. Canggihnya matematik. Okey, kamu ukur, gunalah kamu punya protractor tadi tu. Okey, kamu guna protractor tadi tu, buktikan sendiri bahawasanya sudutnya memang 60. Okey. Ni tengok ni 60. Tapi tidak berapa nampaklah garisan tu dipendek ya, 60. Okey, memang terbukti 60. Jadi kamu sudut yang perlu 2 saja yang kamu kena ukur guna protractor iaitu 90 dengan 30. Okey? Yang 60 dia automatik dapat. Jadi apa step berikutnya? Kita sudah menghala ke jawapan akhir. Ini baru melukis ni, belum lagi. Ini baru melukis. Okey. Kita label balik apa dia punya ST dia tu. Saya tengok balik soalan dia ni. Okey. Ini T. Kan label. Okey, T. Ini adalah S. Okey, S. Dan yang ke bawah ini adalah 6. Ataupun dia punya label dia ada label ke T ke W ke apa. Tiada. Kalau tiada, kamu tulislah 12 Newton. Okey. 12 Newton. Yang 6 cm tu Kita ada label. Ada segitiga ada label. Okey, jadi sekarang ni kita mau cari T dengan S. Kan? Menggunakan lukisan berskala ini. Jadi tidak susah sudah. Kamu ambil pembaris kamu. Tak payah guna sin cos. Kalau sin cos itu soalannya lain, bukan soalan yang lukisan berskala. Okey, jadi ambil pembaris kamu, ukurlah. Contohnya T tadi tu. Okey, kalau saya ukur T saya ni, kalau kamu nampak lah, harap-harap kamu boleh nampak 6.1, 6.2 lah lebih kurang. Kalau kamu ukur kamu punya tu, kalau saya punya dapat T sama dengan
Okay, T sama dengan 6.2. Betul? 6.2 tu apa? Itu cm. 6.2 cm. Belum lagi Newton kan? Jadi saya kena darab dengan berapa skala kita tadi? 2 kan? 2 Newton kan? Betul? Okay. Jadi saya punya jawapan T. Okay, saya punya jawapan T. Kamu punya jawapan T bergantung kepada dia punya lukisan lah. Tapi saya punya di software ni tidak berapa tepat. Kalau kamu punya jawapan lebih kurang 7 ataupun 6.9. Saya punya jawapan ni kalau saya ukur sini memang lebih kurang 6.2 begitu. Memang kurang tepat lah sebab memang kekangan menggunakan software. Okay. Kalau saya ubah lagi ke atas, mungkin kena ubah sikit ke atas. Tengok mungkin 6.9 lah. Okay, jadi 6.9. Okay, ni saya ikutlah apa yang sepatutnya. Di sini 6.9. Ini pun lebih kurang juga, 6.8, 6.7. Okay. Jadi darab 2. Kenapa darab 2? Sebab ini dalam cm. Dia mahu dalam Newton. Sebab dia tanya asalnya T. T itu mesti dalam Newton. T kan daya kan? Ada panah maksudnya ada daya. Jadi di sini kamu akan dapat lebih kurang 13.8 Newton. Banyak jawapan. Ada yang dapat 14. Ada yang dapat 14.1, 14, 13 point berapa lagi, banyak lah. Tapi asalkan dia sekitar itulah, tidak terlalu jauh. Okay, itu T. Boleh faham ni? Saya ikut step by step sudah ni. Alhamdulillah. Boleh? Okay, boleh. Okay, lepas tu apa lagi? Apa lagi soalan dia ni? Banyaknya soalan ni. Okay, banyaknya soalan dia. Soalan dia tanya tentukan magnitude T dan S. Oh, S lagi. Okay, S mana S dia? S kita adalah yang mendatar ni. Jadi ambil pembaris. Kasih pendek, kasih adjust dia punya ni. Sorry kalau kamu nampak berserabut di ni. Kalau saya zoom, saya try zoom lagi lah. Tapi susah mahu menulis. Dia sangat sensitif. Okay, ini. Saya cubalah zoom supaya kamu nampak apa yang berlaku dalam dunia kamu. Okay, zoom in. Ini besar sudah ni. Okay, ini daripada kosong sini ke lebih kurang 3.5 ataupun 3.4. Lebih kurang 3.5, 3.4. Okay. Ada yang dapat. Okay, jadi saya tulis S. Okay, S sama dengan 3.5. Okay, ini baru cm. Jadi mau pergi kepada Newton. Okay, mau pergi kepada Newton. Saya kena darabkan dengan darab 2. Baru dapat dalam Newton, iaitu lebih kurang 7.07 lah, tu 7.0 Newton. Okey, 7.0 Newton. Ukur dia punya panjang S. Jadi kamu tengok dalam soalan ni mana ada guna sin cos apa-apa. Dia totally lukis dan ukur. Itu saja. Lukis, ukur dan tukar balik dengan skala yang kamu guna. Okey. Boleh itu. Jadi dalam soalan tu kamu kena tengok betul-betul apa soalan dia. Sebenarnya dia kata dengan melukiskan gambar rajah berskala. Okey, dengan melukiskan gambar rajah berskala. Okey, kita ada gambar rajah berskala sudah. Tentukan magnitude T dan S. Ayat di belakang tu ada tentukan magnitude T. Jadi inilah tentukan dia. Jadi kita sudah dapat. Okey, yang ke B. Okey, yang ke B. Tengok arahan dia. Okey, menggunakan, saya kena zoom out balik. Zoom in, zoom out. Supaya dia, nanti kamu boleh tengok baliklah YouTube tu kalau masih kabur. Sebab kalau Google Meet ni
Berbanding dengan di YouTube tu kamu boleh pilih resolution apa. Sebab YouTube, kalau saya letak di YouTube, kamu buka guna phone kamu, walaupun resolution rendah, dia masih clear bah. Okay, kalau di Google Meet ni, dia punya resolution dia terhad. Di phone kamu pun memang kabur lah. Rendah saja dia punya resolution dia. Okay. Jadi zoom out lagi. Okay, merujuk kepada rajah yang kamu lukis. Mana gambar rajah kamu lukis tadi? Inilah. Okay, ni. Jadi kalau yang ini saya lukis balik. Tak payah, kamu tak payah lukis balik. Cuma saya kena lukis sebab susah mau tunjuk yang serabut tadi di atas tu. Jadi kalau saya lukis balik, ini gambar rajah tadi Ini ada, ini 30. Ini 60. Ini berapa tadi Newton tu? 14 kah? Lebih kurang lah. 14 kah tadi? Aku pun lupa sudah ni. 13 kan? 13.8 Newton. Okay, ni yang ni. Okay, ni ada. Lepas tu ni dengan tu. Okay. Okay, ke bawah 12 Newton. Jadi ini 12 Newton. Okay, ke bawah 12 Newton. Okay, ke kanan tadi 7 kah? Okay, 7 Newton. Okay, menggunakan rajah ni yang kamu sudah lukis tadi, hitung, cikgu, cari lagi kan nilai T dengan S? Iya. Jadi apa benda? Apa soalan dia? Soalan A tadi tu, jawapan tu, kalau kita guna lukisan berskala, kita dapat macam mana jawapan dia. Kalau kita guna yang sekarang, soalan B, okay, soalan B, dia suruh guna apa? Kalau kamu baca betul-betul merujuk kepada rajah ini, hitung nilai T dan S. Kamu sudah belajar dulu. Okay. Yang T, okay, yang ini saya padam balik. Sebab kita sekarang dalam soalan yang ke B. Maknanya kita tidak tahu yang ini. Dia sebenarnya suruh kamu bandingkan dua kaedah bah. Dua kaedah yang berbeza. Okay. Dua kaedah yang berbeza. Okay, jadi di sini tadi T, di sini S. Sebenarnya sudah dapat tadi. Tapi kita cuba bandingkan dengan kaedah yang lain. Kita ada segitiga sudut tegak. Okay, ini sudut tegak. Dalam fikiran otak, dalam kepala kita, kalau kita ada, kamu sudah belajar dulu sin, tan, cos dalam matematik dulu. Tingkatan 3 lagi ni ada. Kan? Kalau sin theta, sin S saya tak handsome, contoh. Jadi sin tan bahagi dengan sin adalah bertentangan bahagi dengan hipotenus. Jadi saya tak handsome. Itu cara saya ingatlah. Okey, saya tak handsome. Kalau tangent dengan cos, ini kita ulang baliklah. Tangent, apa rumus dia? Kalau kamu ada teknik sendiri, tidak ada masalah, guna saja. Okey, tangent. Dan tadi saya tak handsome. Tangent T itu adalah tentu Timah suka. Okey, tentu Timah suka. Jadi TS. Jadi tentang bahagi dengan sebelah. Cos tidak payah pakailah cos ni. Tapi kalau mau pakai juga kamu gunalah. Tapi saya delete sebab banyak sangat nanti pening pula kamu. Okey. Ini saya delete. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita ada banyak kok. Kita ada banyak pilihan ni. Sudut ada di sini, ada di situ, ada di sini, ada 90. Okey. Jadi, saya guna sin. Okey, jadi kaedah dia kita menggunakan trigonometri. Ini yang dipanggil trigonometri. Ataupun yang kamu panggil minggu lepas yang leraian daya tu, itu pun sebenarnya trigonometri sebab dia ada sin, dia ada cos. Segala-gala yang ada sin cos, sebab tu kamu belajar dulu tajuknya trigonometri. Okey. Dalam fizik, trigonometri itu dimasukkan dalam tajuk leraian daya. Okey. Jadi sekarang kita gunakan kaedah trigonometri. Kita tidak ukur
Macam tadi. Jadi kita banding, kita buat. Jadi saya guna, contohnya saya guna tan, saya guna tangent. Okey, tangent. Okay, tangent theta. Theta tu saya ambil yang, contohnya saya ambil yang 30 lah. Contoh kan, saya ambil yang 30. Okey, tangent 30. Okey, tangent 30. Saya tidak mahu. Ini saya guna yang kamu belajar dulu masa tingkatan 3 okey, tangent 30 sama dengan, okey, tangent 30 adalah ini setentang dia. Ini huruf S ni, yang ini adalah setentang dia. S. Okey, S per dengan dia punya sebelah. Ini sebelah daripada sebelah dia lah, sebelah dia 12. Bersebelahan. Jadi bahagi dengan 12. Jadi ini kamu dapat nanti bila kamu pindahkan jadi darab kan. Jangan pula 30 darab 12. Dia ada tangent tu. Jadi saya letak sinilah darab. Bila kamu pindahkan jadi darab dapat S. Okey, saya mau kaitkan dengan leraian daya yang kamu belajar minggu lepas. Kalau kamu lupalah yang ini, sin sama dengan T bagi H, tangent sama dengan T bagi X. Kalau kamu lupa ini, gunalah yang teknik yang minggu lepas, yang satu petua saya bagi tahu tu. Okey, ini ada. Saya lukislah. Ini adalah T. Ini adalah, okey, ini saya lukis balik. Ini adalah sudut 90. Ini di sini 30 darjah. Okey, 30 darjah. Yang sini adalah 12 Newton Jadi kita ambil ini anak panah ni, ini garisan ini. Kita ambil dia T, kita menghala ke 12. Jadi T kalau kita menghala ke 12 kita guna apa? Cos ke sin yang petua minggu lepas. 2 minggu lepas, sorry. Okey, ambil T ni, kita menghala ke 12, maksudnya kita guna sudut 30 kan. Jadi T cos 30 ke sin 30. Ada yang ingat? Satu saja dia punya petua dia. Tidak perlu ingat macam yang kamu belajar matematik dulu. Sin, kurang tepat Yuki. T kita mau menghala ke, saya guna hitam lah yang ni, kita mau menghala ke 12. Kita guna cos. Apa-apa garisan, kalau kita menghala ke sudut itu, kita ambil cos. Cos tu ikutlah maksudnya kan. K tu ikut cos. Okay? Jadi T cos 30. Jadi maksudnya saya boleh tulis T cos 30 sama dengan 12. Okay? Ya, okey. Yang ini T cos 30 sama dengan 12. Sebab apa 12? Sebab kita menghala ke 12. Sebab kita ikut dia. Kita cos dia. Dapat 12 sama dengan 12. Jadi daripada sini kita dapat, okey, yang daripada sini kita dapat T, kita pindahkanlah. Ini macam biasa sudah ni. Okey, 12 bahagi dengan cos 30 darjah. Dapat T. Okey, dapat T. Okey, ini kaedah yang kamu guna yang 2 minggu lepas. Leraian daya. Okey, leraian daya. Yang tadi ni saya skip ya, yang saya skip sekejap. Yang ini tadi ni adalah guna yang kamu belajar masa tingkatan 3 dulu. Okey, kamu kena ingat sin itu apa bahagi apa, tangent apa bahagi apa. Kan? Okey, jadi yang ini saya mau kamu padamlah. Ini saya rasa kamu ramai tidak ingatlah yang ini. Tak tahulah teori saya tu betul, tapi saya rasa memang susahlah orang mau ingat ini. Sebab dia ada 3 tu, kamu kena ingat 3-3. Okay, jadi saya padamlah ini yang ni saya blacklist lah nya. Okay, sekarang ni padam juga kan. Saya padamlah. Padam. Serabut Okay. Okay, saya padam.
Okey. Jadi kalau T cos 30 dia adalah sama dengan 12. Okey. Bermaksud yang ini mestilah sin kan? Yang ini terang sikit ni. Ini sama juga dengan yang bila berada di atas ni. Ni. Kenapa saya boleh lukis juga di atas? Dia boleh berpindah. S itu kita boleh letak di atas, kita boleh letak di bawah, asalkan jangan ubah dia punya arah dia. Kalau dia flat begitu, kita boleh letak di atas, di tepi, di bawah, kanan, kan? Okey? Jadi yang ini adalah komponen yang satu lagi yang kamu belajar leraian daya. Jadi kalau tadi T cos 30, maksudnya yang sekarang ni kita mau cari yang ini, mestilah T sin 30. Bila kamu ingat satu yang ini, yang satu lagi tu yang ini adalah automatic sin. Tidak payah lagi hafal apa-apa. Okey, T sin 30. Ini kalau saya guna sudut 30 ingat saya guna kedudukan sudut itu di sini. Saya guna sudut ini, bukan sudut 60. Sudut 30 ni kita guna satu saja ni sudut. Okey. Jadi dia, kalau kamu buat T sin 30 bermaksud dapat sama dengan S lah. S. Okey. T sin 30 dapat S. Okey, dapat S. Okey. Cikgu, soalan dia mau cari S. Mau cari S. T ni mana? T ni kenapa begini? T kan sudah kira tadi. T ni ada di sini kan. Kamu kira lah dapat berapa T di sini. Kalau dalam skema dia lebih kurang 13.8 lebih 85 lebih 86 lah. 13.86 Newton. Ni 13.86 Newton. Masuklah sini. Ni kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Jadi 13.86 sin 30. Rupa-rupanya terus dapat S kan. Ini type guna kalkulator. Jadi S kamu, S kamu akan dapat 6.9 lebih kan. 6.93. 6.93. Dapat sudah. T ada. T ada. Dan S pun ada. Soalan B, semua orang mesti dapat jawapan yang sama. Tidak ada jawapan yang berbeza sikit-sikit kah macam tadi. Yang tadi lukisan berskala, lain orang, lain tangan. Lain tangan, lain pembarisnya. Bila lain pembarisnya, lain jawapan dia, berbeza. Jadi setiap orang berbeza. Tapi kalau soalan B ni, semua orang mesti dapat begini. Tidak ada yang dapat, cikgu aku dapat 14.1 cikgu di sini. Ataupun cikgu aku dapat 7 di sini. Boleh terimakah? Tidak boleh. Sebab inilah dia panggil teori pengiraan ini. Teori maksudnya kita guna trigo. Ataupun kita guna leraian daya. Semua itu teori sebenarnya. Jadi sekarang ni, apalah point dia? Cikgu soalan begini ni, dia sebenarnya apa tujuan dia? Kita guna kaedah yang A, kita guna kaedah yang B. Jadi apa benda tujuan dia cikgu? Dalam hidup ni kena tahu semua ke? Kita banding balik apa dia punya nilai yang tadi. Ni nilai yang sekarang. Jadi secara teori yang ini, nilainya yang begini. Secara yang kita lukis tadi, kita bandingkan. Ada jauh bezakah dia? Ada jauh beza yang terlalu jauh kah? Tidak kan? Tidak kan? Jawapannya hampir-hampir kan? Tapi kalau saya tanya kamu, manakah kaedah? Kalau saya tambah lagi soalan di bawah dia, manakah kaedah yang lebih sesuai? Adakah A atau B? Sekarang kita buka undian di chat Google Meet ni. Manakah kaedah yang sesuai? Adakah A yang lebih tepat? Maksud saya yang lebih tepat jawapan dia. Adakah A atau B? Type di chat tu. Saya mahu tahu berapa orang yang boleh faham. Kaedah A, type saja, tak kisah.
Kamu rasa kaedah soalan A itu lebih tepat ataupun kaedah soalan B itu lebih tepat? Saya mahu tahu. Fikah ada sini. Okey. A. Sekarang ni saya mahu tahu ni. Ada lagi yang belum type. Type di situ. A ke B? Kamu boleh tanya kawan kamu. Tapi jangan meniru. Okey. B. Okey, saya tengok sini ada B, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, B ada 5 orang. Kalau kaedah A, Jazrul 1, 2. Moses kenapa menangis, senyum-senyum menangis tu? Oh, ada jawapan di atas dia. A, 1, 2, 3, 4. Okey, jadi ada lagi B, Jolly B. Jadi yang jawab B ada 6 orang. Yang jawab A ada 4 orang. Alhamdulillah lah. Memang B tu yang lebih tepat. Okey, cuba fikir sekejap. Fikir logik. Kan? Fikir. Kalau kamu guna lukisan berskala, dia kurang tepat. Faktor utama dia apa? Siapa boleh fikir? Secara logik saja. Kalau kita guna lukisan berskala, dia kurang tepat. Apa faktor yang boleh dipikirkan yang logik lah? Kenapa dia kurang tepat? Cikgu, kenapa yang B tu lagi bagus? Cuba fikir. Panjang dia. Maksudnya panjang dia apa? Bagus. Dari segi ukuran. Manusia, kalau kamu belajar dalam fizik kan, kita belajar dalam sains dulu kamu belajar ada ralat kan? Ada ralat dia dipanggil ralat sistem. Kan? Yang kamu pernah dengar dulu ralat parallax lah. Okey, ralat sistem. Ralat. Apa-apalah ralat. Mungkin dari segi alat itu, pembaris kamu tu dia punya berbeza dari kawan yang lain. Kan? Dia ada ralat. Jadi itulah faktor-faktor yang menyumbang kepada jawapan yang kaedah mengukur-mukur ni dia kurang tepat. Itulah secara logiknya lah. Jadi salahkah? Tidak salah. Maksud dia yang lebih tepat adalah kita guna yang teori. Biasalah teori memang lagi tepat kan? Yang sin, tangent, cos semua tu kan? Boleh? Kamu boleh faham ke tidak sebenarnya? Bolehkah? Boleh? Okey. Slow. Okey. Soalan nombor 1 sahaja yang panjang sebenarnya. Soalan nombor 2 tidak ada lukisan berskala. Soalan nombor 2, kalau kamu baca soalan dia, langsung tidak ada pun dia suruh lukis berskala. Tapi ramai yang hantar berskala. Tapi bolehlah, kamu boleh berlatih lah sebenarnya. Menggunakan skala. Jangan cari slipper. Okey, lukisan berskala. Nombor 2 tidak ada lukisan berskala. Yang skalanya soalan pertama je. Okey. Okey, tim. Okeykah tim? Tim Richardo, okey. Okey, tak apa. Ini okey ah. Okey, yang ini kalau masih lagi tidak tertinggalkah, tidak jelaskah, kamu boleh tengok di YouTube lah nanti Rehatlah sekejap 5 minit kah. Soalan nombor 2 ni tidak panjang Nombor 2 berbanding nombor 1 tadi ketara dia punya nombor 1 tadi panjang sebab kena lukis berskala. Okey. Sebab dia minta skala kan. Mungkin penerangan saya yang slow lah. Mungkin kamu boleh faham sudah. Tapi itulah saya cakap. Kalau tidak hantar kerja, saya punya fikiran saya dua saja, sama ada sudah faham, betul-betul faham, ataupun langsung tidak faham sebab tidak tahu pun mahu tanya apa. Dua saja saya punya dalam kepala saya. Kan? Jadi saya anggap saya anggap memang ramai yang tidak berapa faham lah. Jadi
saya kasih lambat, slow dia punya yang berskala tu yang tadi. Okay, rehatlah 5 minit ke. Okay, pergilah buat air ke apa kan. Okay, saya air ni ada semut sudah ni. Yalah, jangan makan semut. Okay, raja menunjukkan daya-daya bertindak ke atas sebuah kotak dalam keadaan pegun. Okay, pegun. Dia ada beritahu pegun, maksudnya dalam keseimbangan lah. Okay. Kotak itu diikat pada tali dan ditambak pada satu tiang. Diikat dengan tali, ditambak pada tiang. Lepas tu dia begitulah, dia statik. Ini R adalah tindak balas normal. Okay, yang ini tindak balas normal ke atas yang diberikan secara berserenjang daripada permukaan. Okay, normal. Maknanya ni 90 lah. Oops. Sorry. Okay, maknanya yang ini adalah 90 darjah besar tu saya buat. W adalah berat ke bawah, memang ke bawah lah, berat ke pusat bumi. T adalah tegangan tali. T di sini adalah tali. Sebab apa? Sebab memang dia ikat dengan tali. Walaupun dia tidak bagi tahu tali. Tapi sebab ada lukisan tu, maksudnya tali lah tu. Okay. Warna hitam tu. Okay, jadi soalan dia lakarkan. Ini lagi senang, lakar je. Guna pembaris lah. Janganlah guna tanpa pembaris. Okay. Lakarkan. Gambar aja. Segitiga daya bagi daya-daya yang bertindak ke atas kotak. Okay. Okay. Saya lukis balik. Kamu lukis baliklah, kita berlatih supaya kita lukis balik apa yang terjadi. Okay. Kita ada ke bawah. Kita ada ke atas sini. Kita ada miring ke sana. Okay. Okay. Saya ulang, jangan ubah dia punya, saya silap sudah tu. Jangan ubah dia punya arah. Okay, pastikan arahnya tu, kalau R dia begini, beginilah dia punya condong dia. Jangan kamu ubah jadi lain. Jangan begini, R. Ni tak boleh. Sebab dalam soalan dia tidak terlalu begitu. Dia ke atas tu kan, macam ke atas sikit kan. Okay, jadi ke bawah tu memang ke bawah. Okay, lepas tu, ini yang T tadi. Jadi saya label lah. Ini T, ini R, ini W. Ini bukan jawapan dia. Ini kita lakar balik. Kita lakar balik supaya kita tahu sudut apa, di mana sudutnya itu ini. Kan? Okay. Jadi yang ni saya padam balik macam tidak berapa cantik. Okay, yang ini R. Jadi ini 90. Okay, ini 90. Okay. Kalau saya guna pembaris. Okay, kalau saya guna pembaris. Yang R tu saya kasih panjang. Saya ingat. Sebab kita mau tahu sudut dia. Kalau kita lukis segitiga, kita kena tahu cam di mana sudut dia. Sudut yang dia bagi 20 darjah tu tadi. Okay. Okay, jadi saya terpaksa zoom lagi. Okay. Okay, jadi di sini adalah 20. Macam mana tahu 20? Okay, macam mana tahu 20? Kamu buatlah. Okay, ini landasan ni. Yang hijau ni adalah landasan. Sama selari dengan T. Okay, yang hijau ni selari dengan T. Jadi ini pun 90 lah kan. 90 darjah. Okay. Lepas tu dia ada rata begini kan. Ini asalnya 20 tu di sini kan. Ini kalau saya lukis balik lah dia punya lakaran dia 20. Jadi macam mana 20 juga di sini sama. Kalau siapa boleh hafal, tahniahlah. Sebab saya dulu pun saya boleh hafal ini 20 di sini memang sama dengan di sini. Kaedah dia sama, senang je kaedah dia. Macam dia boleh sama kan. Kamu cuba buktikan sendiri sama kan.
Ni saya kena tunjuk ni sebab seronok benda ni. Saya yang seronok, tak tahulah kamu seronok ke tidak kan. Okey, di sini 20, di sini 90 kan. Ini tegak 90. Ayah, mesej masuk nantilah. Okey, ini 90, ini 20. Jadi kalau saya tanya kamu di sini berapa? Ini kan bentuk segi 3 kan. Kan segitiga jumlahnya 180. Jadi di sini 90, sini 20. Makanya di sini tolaklah dengan 180, kamu dapat 70 kan. Okey, belum lagi jawapan. Ini saya tunjuk supaya kamu yakinlah 20 tu memang di sini, sebab kita akan guna nanti 20 tu di sini. Kita tidak guna yang 20 yang di hijau ni, kita guna 20 yang di sini nanti ya. Walaupun dia sama, okey. Jadi 70. Okey, jadi 70 di sini maksudnya yang merah ni memang 20 sebab dia kan 90 darjah. Saya guna warna pink ini kan 90 darjah. Ni 90 darjah. Jadi 70, kalau 70 di sini bermaksud bakinya mesti 20. Jadi sebab itu dia sama. Jadi kalau 20 di sini pun 20. Kalau di sini 50, di sini pun 50. Okey? Tiada. Oh, baru ada. Okey. Ayah. Okey. Nah, 20. Penting tu dah. Jadi jawapan kita tu dia mau segitiga daya. Jadi cikgu apalah cikgu explain lebih-lebih ni. Soalan tanya sikit je kan cikgu jawab lebih-lebih. Ya, okay, jangan ikut saya lah. Jadi straight forward. Cara dia lukis. Okey, di sana. Ini jawapan akhir jawapan dia. Okey, sana. Lepas tu dia ada T, banyak jawapan lain orang, lain jawapan. Okey. Mungkin lain lah, mungkin sama. Okey, yang ni ke bawah. Saya buat balik lah. Okey, ni R. Lepas tu ke bawah. Ini W. Okey, lepas tu ini hati-hati. Dia agak miring, agak condong dia punya segi 3. Ini adalah T. T. Tengok yang ini 90. Okey, ini T. Sabar nanti. Okey, ini 90. Cikgu, macam mana cikgu tahu 90 sini? Kamu bandingkan, cuba kamu bawa segitiga ni, bawa dekat-dekat. Wah, yang inilah dia punya kawan dia. Ini kan 90. Sebab yang ni 90 tadi. Jadi ini 90 lah juga. Okey, 90 juga. Okey. 20. 20 di sini. Ni 20. Saya warnakan merah. Supaya tadi kan warna merah 20 tu kan. Jadi 20. Macam mana tahu 20? Macam mana boleh tahu 20? Sebab itulah saya kata tadi, kalau kamu sambung garisan dia ni, kamu kasih extend. Sambung garisan R itu ke bawah. Okey, sambung garisan R itu yang ini. Yang R ni asal sini, tapi kita bawa tarik ke bawah. Buat balik anak panah dia tu. Kita pindahkan R itu supaya duduk di bawah. Ini kan R. Ini kan R. Okey, ini kan R. Jadi R, ini W kan. W ke bawah. Jadi sini 20. Oh, ngamlah sini ada R, ada W, ada 20. R, W. Jadi di sini 20. Bermaksud yang di sini ni kiralah sendiri. Kalau 20 ada 90, bakinya 70 kan. Cikgu, ini ke jawapan akhir dia. Inilah jawapan akhir dia. Tak payah guna protector, tak payah guna apa-apa. Sekadar lakarkan, nampak ada 90 darjah, nampak label sudut tu kena ada. Ni label sudut ni kena ada ni 20. 70, 90, R, W, T, ada anak panah. Tu kena ada. Boleh? Bolehkah? Kalau boleh, angkat tangan.
Kat tengah gitu kan. Okey, boleh bah. Boleh bah kalau kau. Itu yang dia orang BKK. Okey, jadi ini jawapan dia. Ingat, ini jawapan dia. Jawapan dia bukan yang ini. Yang ni saya tunjuk ni supaya kamu tahulah asal usul sejarah dari mana dapat 20 yang merah ni, daripada peraturan dalam segitiga yang kamu belajar selama ni. Jadi bila kamu lukis, kamu boleh buktikan sendiri betapa betulnya yang ini sama dengan yang di sini. Yang merah tu dengan hijau ni sama. Okey? Next, habis soalan tu. Okey, ada yang lukis, ini saya kena hati-hati. Pembaris ni tepi. Okey, ada yang lukis, dia lukis segitiga, dia pandai-pandai ubah dia punya arah. Jangan ubah. Okey, W ngam sudah, W ke bawah. Guna pembaris lah, saya tidak guna pembaris sekarang ni. Dia lukis, dia pandai-pandai pula lukis begini kan. Dia label ini T. Sini W okey lah sebab lurus ke bawah. Ni lurus ke bawah kan. Lepas tu yang ni dia label R. R tu macam betul lah. Tapi kenapa T ni pergi mendatar begini? Padahal dalam situasi kita T tu mendaki batu. Mendaki. Mendaki tu. Mendaki maksudnya agak condong ke atas sikit. Jadi kena ikut. Salah ke ni? Salah. Ini adalah cala. Okey. Salah Okey. Sudahlah. Penat Okey, next. Siapa lagi tu? Pendir Pandar. Siapa Pendir Pandar? Pendir kah? Okey, habis. Jap. Arahan dia baca balik, tengok balik ada tertinggal kah? Lakarkan gambar raja segitiga daya. Ada dia suruh tentukan? Tiada. Jadi kita lakarkan je. Tidak ada kira ukur apa-apa. Okey. Yang ke B, meleraikan daya. Okey, meleraikan. Ni dia bagi tahu. Dengan meleraikan berak kotak kepada komponen yang selari dengan komponen yang berserenjang. Jadi saya zoom out balik supaya nampak soalan semua. Okey. Komponen yang selari ni, berat, ini berat. Komponen yang selari dengan apa? Dengan satah condong. Mana satah condong? Ini namanya satah condong. Ini satah condong ni. Satah kan? Okey. Jadi berat kita boleh leraikan kepada komponen yang selari. Saya guna warna merah. Harap kamu boleh nampak lah. Ini komponen selari dengan apa? Dengan satah condong. Kenapa mahu lukis begini cikgu? Sebab dia kata mesti selari dengan satah condong. Dia ada komponen yang selari. Ginilah. Ini satah. Okey, selari. Yang kedua, komponen yang Yang kedua, komponen yang berserenjang. Serenjang macam mana? Ini berat asal. Berserenjang dengan apa? Dengan permukaan. Ini permukaan satah. Jadi berserenjang mesti sebegini. Kan? Berserenjang dengan satah ni 90. Tengok saya label besar tu 90. Jadi ini komponen yang berserenjang. Kamu label lah dengan apa-apa berserenjang. Kalau yang selari tadi tu kamu label lah apa? Contohnya FS. Fendi selari. Maksudnya selari dengan satah. Yang ini berserenjang. FJ. Jang. Ini adalah FJ. Contoh label dia apa-apa yang kamu mahu. Okey, sudut sini. Tolong jawab. Berapa sudut di sini yang biru ni? Berapa ni? Tadi 20 kan? 20 yang tadi 20. Cikgu ni cakap benda yang sama je. Cikgu tulis tadi, cikgu lupa kah? Tidak, saya tidak ingat. Cuma saya kena tanyalah kamu, sebab kamu ingat ke tidak kan? Okey, jap. Minum air dulu. Air penat ni. Okey.
Okey, jadi ingat balik kaedah kita Soalan dia dulu. Soalan dia, tentukan magnitude R dengan T. R ke atas, bukan ke atas, dia ke gini, secara berserenjang dengan permukaan. Kalau T begini. Jadi dalam keadaan keseimbangan, R mesti sama dengan FJ kan? Sekarang kita mau cari R dengan T. Jadi kita tengok R dulu. R adalah sama dengan FJ. Yang begini mesti sama dengan begini, baru dia seimbang. R dengan W dia tidak boleh dalam keseimbangan. Kita tidak boleh samakan R dengan W sebab dia anak panahnya tidak lurus tu. Dia mesti yang, kalau ke atas mesti yang ke bawah. Ke atas mesti yang ke bawah. Balance, seimbang. Ke atas begitu mesti yang ini kan. Yang ini atas, yang ni dia mesti backup antara satu sama lain, baru kita panggil keseimbangan ya. Jadi saya tulis R tadi, R dulu R sama dengan FJ. FJ tu saya label je tu. J maksudnya serenjang lah tadi. FJ Okey, jadi sama dengan FJ, kita boleh cari kat FJ. Kita ada W ke bawah. Okey, W ke bawah. Ingat kita ada W kalau kita rapatkan. W ni kita rapatkan ke 20, kita guna cos, betul? W kita rapatkan ke 20, kita guna cos. Ikut cos. Di W cos. Okey, W cos 20. Cikgu, W apa? W tu ada bagi 15. Jadi kita dapatlah R dia. Kenapa? R sama dengan FJ. Kenapa? Sama cikgu. R memang sama dengan FJ kah? Sebab itulah dia dalam keseimbangan. Kamu tengok dalam soalan dia. Dia kata kotak itu pegun. Pegun maksudnya tidak bergerak. Tidak bergerak seimbang lah. Bila seimbang, mesti sama atas dan bawah. R mesti sama dengan FJ. Okey, jadi R sama dengan FJ. FJ kita dapat tadi 15 cos 20. Kenapa guna cos cikgu? Kenapa cos? Sebab kita ikut apa? Kita mau cari FJ. FJ tu di sini. Jadi kita ikut ke arah FJ, cos. Okey. Jadi cuba buktikan, kamu akan dapat 14.10 Newton. Okey, 14.10 Newton. Itu R. Okey, cikgu, kalau T mana? T di sini. Jadi dia punya lawan dia yang kasih seimbang dia, lawan dia adalah Fs. Jadi persamaan pertama yang kamu perlu buat adalah T sama dengan Fs. Okey. Cikgu, saya lupa lah Fs tu apa. Apa tadi tu cikgu Fs? Tu di sini ni. Di sini Fs. Jadi boleh kita cari Fs? Boleh. Jadi kamu ingat ni, ini tajuk leraian daya. Kita sudah ada asalnya 15. Kita ke sini dapat Fj. Kalau kita ke sana, tadi kita guna cos. Maka yang ini tak payah fikir panjang. Kita fikir pendek-pendek saja. Jadi 15, kalau sudah guna cos, bermaksud yang ini mestilah sin. Jadi sin 20. Tekan kalkulator, dapatlah 5.13 Newton. Itulah dia punya Fs. Jadi Fs tu sama dengan T lah cikgu. Iya, memang sama. Kenapa begitu kan cikgu? Sebab itulah dia kata seimbang, pegun. Pegun maksudnya atas mesti sama yang bawah. Gitu, okey? Boleh? Okey, next. Last sekali. Nanti kamu tanya. Okey, merujuk kepada gambar raja di 2A. Mana 2A tadi? Gerak pula yang ni. Pedulilah. Saya buat sinilah 2A. Susah sangat. Apa yang berlaku ni? Ni. Okey, ni 2A ni saya buat di sini. 2A pula. 2C. Merujuk kepada raja di 2A.
Yang soalan C yang sekarang ni. Merujuk kepada raja 2A. Hitung nilai R dengan T. Okay, R dengan T. Jadi kalau ini tadi 15 kan. W 15 Newton. Ini pun kamu belajar dia adalah segitiga sudut tegak kan. Okay. Jadi kita mau cari T. Ini W ada. W ni saya padam lah supaya kamu tidak keliru lah. Yang ini W ni kita sudah ada 15. Jadi saya padam ni. Di sinilah saya padam dalam lukisan kamu yang A tu, jangan padam pula. Itu jawapan kamu. Okay. Ini yang saya padam ni supaya kamu nampak. Di 15, ini 15. Kita mahu cari T. Jadi 15 kita menghala ke T. Kita menghala ke T. Kita guna 70. Kita ikut dia. Kita ikut 70. Jadi kita dapat T dulu. T sama dengan 15 cos. Cos 70. Okay. 15 ada. Cos 70 dapat T. Terus dapat jawapan dia T. Iaitu macam tadi jawapan dia lebih kurang 5.13 Newton. Ini jawapan samanya. Okay, nanti saya bagi tahu apa point dia sebenarnya. Okay, lepas tu yang ini R. Kalau yang tadi sudah dapat guna cos, maksudnya yang R itu komponen yang satu lagi lah. Ini adalah komponen boleh kata komponen mengufuk lah. Yang ini R ini komponen menegak. Kalau kamu pusing segitiga supaya dia jadi betul lah kan. Nampak sikit. Itu R itu macam komponen menegak kan. Jadi 15 sudah guna cos, maksudnya yang satu lagi sin 70. Kan 70. Jadi kiralah dapat lebih kurang 14.10 Newton. Okey. Okey, jadi apa dia punya point dia di sini. Ini saya kata, yang ini kamu belajar kalau kita guna leraian daya. Okay, soalan B tadi, mana soalan B kita, jawapan kita ini kan, B kita. Guna leraian daya dapat nilai yang sama. Kalau kita guna yang C tadi tu, C tadi ni leraian daya juga. Okay, trigo lah. Maksudnya trigo lah. Maksudnya bila sebut leraian daya, kalau kamu mahir yang petua yang 2 minggu lepas tu, bolehlah guna untuk ini, kaedah ini. Okey. Kita ikut, kita guna cos. Kan? Kita guna cos. Okey. B dan C tu, dua-dua itu adalah trigonometri. Dua-dua ini, B dan C itu adalah trigonometri. Sebab tu jawapannya sama. Sebab tu jawapannya sama. Okey, dua-dua itu dikatakan trigonometri. Jawapannya memang akan jadi sama. Tidak ada orang lain jawapan. Bukan, dia mesti semua orang dapat jawapan yang sama. Sebab dia bukan lukisan berskala. Okey. Boleh Okey, cikgu. Jadi dalam exam, kalau guna leraian daya tu, beginilah kaedah dia. Ya, beginilah kaedah dia. Leraian daya. Ni kamu kena leraikan. Ini, leraikan. Tengok saya lukis ni. Leraikan kepada komponen yang ini dan komponen yang ini. Kan, inilah cara dia. Okey. Kalau dia suruh guna lukisan berskala, tengok balik soalan nombor 1 tadi. Kita guna skala. Lukisan berskala. Cikgu, jadi apalah nama yang ini? Ni, apa nama dia yang ni? Ini pun sebenarnya leraian daya. Ini pun sebenarnya nama leraian daya. Okey, nampak lagi pendek lah jalan kerja dia. Tapi masih diterima sebagai jalan kerja leraian daya. Jadi kamu boleh pilih lah. Sama ada leraian daya kamu mau buat guna yang B, ataupun kamu boleh buat guna yang C tu. Yang C tu kamu kena tengok balik gambar segitiga. Kan? Yang C tu kamu kena tengok balik gambar segitiga. Baru boleh jawab C tu. Kan? Kalau yang ke B, kamu tak perlu tengok segitiga. Sebab kamu lukis dalam gambar raja asal. Kamu leraikan sendiri daya dia. Okey, itu beza dia. Tapi dua-dua tu masih juga dia panggil leraian daya. Tapi ikut kamulah mana-mana yang kamu mahu. Yang B dengan C tu, B dengan C tu terpulang lah. Okey.
Okey, ada soalan? Ada soalan? Okey, lerai. Tahu lerai? Lerai maksudnya cerai. Talak. Bukan talak lah. Cerai maksudnya kita kasih pisahkan. Leraikan. Satu daya dileraikan kepada satu daya yang komponen macam ni dan satu lagi komponen yang begini. Kedua-dua komponen itu 90 darjah. Okey? Macam mana? Okey. Okey kah sekarang ni? Okey, kalau tidak okey pun tengok baliklah apa yang saya cakap. Kalau tidak juga pun nanti kita jumpa di sekolah lah. Okey, kita jumpa di sekolah, kita berdebat di sekolah Haiya, ni baru 2 soalan ni. Okey, kalau tidak ada soalan, angkat tangan. Kalau ada soalan, maksudnya kamu kena tanya. Kalau tidak mahu tanya, kena angkat tangan. Rina. Oh, Rina. Mahu tanya apa? Tiada. Okey, kalau tiada, yang lain pun macam tiada. Fikri. Mana ni Fikri ni? Cuba say hi Fikri. Lama tidak nampak ni Fikri ni. Okey, kalau tidak ada apa-apa, rasanya sampai di situ je lah. Okey. Jangan lupa hantar gambar Kamu hantar gambar. Setakat ni ada 7 orang baru Okey, jadi setakat tu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.